lagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati Tuan Imam yang bertugas serta Tuan Bilal yang berusaha mengurusi serta ahli jawatan kuasa kerja masjid, yang kita muliakan para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu lagi untuk meneruskan tadabbur Al-Quran kita untuk surah yang ke-88, iaitu surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah, surah yang ke-88. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita ada bincangkan muqaddimah lah, sebagai muqaddimah surah Al-Ghashiyah, di mana kita bincangkan bagaimana Al-Quran itu membina masyarakat. Sebab Al-Ghashiyah adalah surah-surah Makkiyah. Itu yang kita, tema minggu lepas kita bincang tentang berkaitan dengan Makkiyah. Surah-surah Makkiyah ini adalah surah-surah yang membina insan. Surah-surah Makkiyah adalah surah yang membina insan. Setelah manusia itu dibina dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, menerusi acuan Allah ini, kemudian ketika di Madinah Rasulullah membina negara menerusi surah-surah Madaniyah. Surah-surah Madaniyah adalah surah-surah praktikal. Adapun surah-surah Makkiyah adalah surah-surah persediaan, membina insan. Jadi pentingnya Al-Quran ini, seluruh kehidupan kita dengan Al-Quran, dan kita melihat bagaimana Al-Quran membentuk masyarakat yang hebat dalam tempoh yang sekejap. 23 tahun Quran turun, melahirkan generasi yang luar biasa. Jadi Alhamdulillah, yang itu telah pun kita bincangkan pada minggu lepas. Dan hari ini kita akan masuk ayat yang pertama dan seterusnya daripada surah Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah. Tuan-tuan, kita baca 7 ayat yang pertama daripada surah Al-Ghashiyah, dan kita akan lihat satu persatu lah daripada 7 ayat ni dengan kesempatan masa yang ada, insya-Allah. Baik, lihat muka surat 592, surah Al-Ghashiyah, surah 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Ayat pertama dulu. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithu al-ghashiyah.
Hal ini dipanggil sebagai harfu istifham, soalan. Kata soal, hal, adakah? Ata, ata telah datang. Ata maksudnya apa? Telah datang. Ka ni kata ganti nama untuk orang yang kedua, iaitu engkau. Ka ni maksudnya apa? Engkau. Hal ataka, adakah telah datang akan engkau? Siapa yang datang? Fa'il dia siapa? Hadithu. Hadithu tu kalau i'rab dia fa'il kepada ata. Sebab hadithu tu isim yang marfu' pada dhammah tu. Thu tu pada dhammah. Ata pula kata kerja, verb dia. Jadi yang datang tu siapa? Hadith. Hadith ni kita boleh terjemah kat sini berita. Berita. Ataupun bicara. Itu kita dengar hadis Nabi. Hadis tu adalah apa dia? Berita ataupun bicara. Al-Ghashiyah. Tentang Al-Ghashiyah. Baik. Hari akhirat memiliki banyak nama. Kat sini Al-Ghashiyah, kalau kita lihat dekat terjemahan mafhum, dia kata tentang hari kiamat. Dia kata apa? Hari kiamat. Sedangkan hari kiamat itu kiamat lah. Kan dalam Quran ada Yaumul Qiyamah. Qiyamah. Hari kiamat. Bahasa Arab ejak qiyamah tu daripada perkataan apa? Qiyamah, qiyam. Apa tu qiyam? Berdiri. Jadi dinamakan hari kiamat sebab apa? Sebab manusia tu dia berdiri di hadapan Allah dan dia pun bangkit daripada kubur masing-masing. Selain daripada kiamah, Al-Quran juga ataupun Allah menamakan hari kiamat itu sebagai Al-Ghashiyah. Jadi Al-Ghashiyah ini daripada perkataan Ghasha. Ghasha yaghshu. Ghasha yaghshu. Cuba sebut. Ghasha yaghshu. Ini satu binaan asal kalimah dia. Baru lahir rishawah. Lahir perkataan rishawah. Lahir perkataan ghashiyah. Atau dari perkataan ghashiyah yaghsha. Cuba sebut ghashiyah yaghsha. Ataupun sekali lagi ghasha yaghshu. Ini apa ni Ustaz? Ini kalau kita baca surah memang kena tahu ni. Dia punya fi'il madhi dia, kata kerja kala lampau dia ataupun past tense dia, dan juga fi'il mudhari' dia, kata kerja kala kini atau sedang berlaku. Itu fi'il mudhari'. Jadi apa-apa perkataan yang ada ghain, huruf shin dengan alif ni ataupun ghain shin dengan ya ni, dia ada dua makna. Satu maksudnya mendatangi. Jadi apa saja ghasya ke, yaghshu ke, ghashiyah ke, yaghsha ke, rishawah ke, dan dalam ayat kita belajar ghashiyah. Satu maksudnya mendatangi, dua maksudnya meliputi. Apa maksud ghasya ataupun ghashiyah? Satu, mendatangi. Yang kedua, meliputi. Okey. Ini sedikit teknikal lah, tapi saya tak nak berat-beratkan sangat. Jadi perkataan al-ghashiyah, al-ghashiyah, asalnya ialah al-ghashi. Tak ada ta tu lah. Kalau ta tu kan muannas kan. Al-ghashi ini dia punya isim fa'il. Isim fa'il ni maksudnya
pelaku. Okey. So apa terjemahan al-ghasyiyah asalnya? Mesti ada dua perkataan ni. Jadi terjemahan dia adalah yang mendatangi, tambah yang je depan tu. Jadi isim. Isim ni kata nama. Atau ni perbuatan. Lepas tu terjemahan dia mendatangi atau meliputi. Tapi kalau isim senang je tambah yang kat depan. Isim tu maksudnya kata nama. Atau yang kedua apa? Yang meliputi. Yang meliputi. Okey, baik. Kemudian satu lagi poin penting dalam al-ghasyiyah ini ialah fungsi ta marbutah tu. Kan dalam ayat tu al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah. Ini yang ta ni namanya apa? Ta bulat ni, ta simpul. Ta marbutah. Biasa dengar tak? Ta marbutah. Marbutah ni maksudnya simpul, yang disimpulkan. Dia ada ta bentuk sampan tu kan? Ta buka. Ta buka namanya ta maftuhah. Yang ni ta marbutah. Tuan-tuan biasa tak tengok ta marbutah ni dekat nama siapa? Nama lelaki ke nama perempuan? Biasa nama perempuan. Jadi kita tahu dah tu. Itu namanya ta marbutah. So nama perempuan biasanya ada ta marbutah. Contoh apa? Aisyah, Radiyah, apa lagi? Masyitah, lagi. Tapi ingat nama lelaki pun ada juga ta marbutah. Macam Talhah, Umayyah, Maisarah, lelaki perempuan. Rasulullah punya hamba ke apa? Maisarah. Maisarah lelaki tapi kita letak kat nama perempuan. Fadilah, Fadilah sebelah kanan ta marbutah. Okey, biasanya ta marbutah perempuanlah. Tapi ta marbutah kat sini memanglah dipanggil muannas. Sebagai muannas, lil muannas. Untuk menunjukkan feminin. Tapi al-ghasyiyah kat sini bukan untuk feminin saja, tapi untuk lil, ni mahal. Ini yang penting. Lil mubalaghah. Cuba sebut. Mubalaghah ni hyperbola. Hyperbol. Hyperbol apa dia? Dia melampau-lampau. Bersangatan. Jadi fungsi ta marbutah letak dekat al-ghashi. Asalnya ghashi je. Tapi letak ta marbutah sebenarnya untuk nama hari kiamat ni, tujuan dia ni lah. Lil mubalaghah. Apa mubalaghah? Nak menunjukkan yang datang ni atau yang meliputi ni datang dalam keadaan yang mubalaghah. Mubalaghah tu tadi bersangatan atau melampau-lampau. Dahsyatnya, tu maksud dia. So kita kena tahu macam tu. Kalau tidak, kita akan terjemah apa tu al-ghasyiyah, hari kiamat. Kalau al-waqiah, hari kiamat juga. Al-haqqah, hari kiamat juga. Padahal hari kiamat al-qiyamah. Al-haqqah ada perkataan ha dengan qaf pula. Al-waqiah, waw qaf ain, semua tu ada konotasi dia. Untuk nak menjelaskan sifat hari kiamat tu macam mana. Banyak Allah sebut dalam Quran. Salah satunya al-ghasyiyah. So sebenarnya kenapa Allah menamakan hari kiamat dalam surah ini dengan nama al-ghasyiyah? Sebab pada hari tersebut, apabila hari kiamat tu datang, dia datang dalam keadaan yang sangat menggerunkan dan sangat menakutkan. Itu namanya al-ghasyiyah. Jadi kalau kita sekadar terjemah al-ghasyiyah tu hari kiamat, kita tak nampak lagi sifat dia. Tuan boleh nampak ke maksud saya? So sebenarnya terjemahan al-ghasyiyah bukanlah hari kiamat. Habis Ustaz, kalau hari kiamat hari apa? Bukan, maksudnya memang di hari kiamat. Tapi al-ghasyiyah adalah nak menjelaskan kedatangan hari kiamat itu. Sebab perkataan ghasyiyah daripada perkataan apa tadi? Ni dekat atas ni. Sama ada ghasya yarshu atau ghasya yarsha.
Mana? Ya, ya, silap sikit ni. Ahsanta. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Nah, ni silap lemah al-yaushu. Wasan. Jadi tuan-tuan kena clear dulu. Jadi surah Al-Ghasyiyah ni surah tentang apa? Nak bagi tahu hari kiamat itu kedatangannya adalah menakutkan. Dia ada kaitan dengan apa? Kedatangan. Ataupun apa dia? Meliputi. Hari kiamat tu datang nanti, azabnya meliputi manusia. Tuan-tuan boleh jelaskan macam tu? Tak dapat? Haji dapat? Ya. Ya. Itu sifat lain. Haji tanya, macam mana pula Iza Zuzilat itu sifat tentang bergegar, bergoncangnya bumi. Itu sebelum. Itu sebelum. So setiap tu ada dia punya kesan dia, Ji. Al-Qari'ah lain. Al-Haqqah lain. Nanti kalau kita tadabbur surah tu pula kita bincanglah, nanti jadi panjang kan. Al-Haqqah, Al-Waqi'ah, semua tu memberi makna kepada hari kiamat tu macam mana. So pada hari kiamat nanti, hari kiamat datang, bawa apa dia? Dibentangkan azab, dibentangkan neraka, dibentangkan kita punya amalan kita. Kan kesulitan tu. Hari yang dia datang, timbul kesulitan kepada manusia. Cuba tengok surah 76. Surah 76. Ayat 10. 76 ayat 10. Surah 76 ayat 10. Ke surat 579. Tuan, kita tengok ayat 7 dulu. Ayat 7 dulu. Tengok ayat 7 dulu. Surah yang sama juga, ayat 7 dulu. Lepas tu baru kita tengok ayat 10. Muka surat 579. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi Allah sifatkan tentang ahli syurga, iaitu orang-orang al-abrar ini, salah satunya adalah mereka tu menyempurnakan janji mereka kepada Allah. Nazar kat sini maksudnya janji. Mereka menyempurnakan terhadap janjinya. Dan sifat ahli syurga itu adalah mereka takut akan hari yang azabnya ataupun apa lagi, keburukannya mustatira. Apa diterjemah tu? Tengok terjemah Hafiah. Apa diterjemah mustatira? Merebak di mana-mana. Jadi maksudnya apa dia? Kesulitan ataupun azab pada hari tersebut mengepung manusia. Itu hari kiamat. Ustaz, orang beriman macam mana? Nanti kita sampailah orang beriman, Allah selamatkanlah. Tapi first kena tahu hari kiamat tu sifat dia macam mana? Penuh dengan azab merata-rata. Azab ni pelbagai. Azab bentuk mental pun ada juga. Ditanya soalan oleh malaikat dalam neraka tu pun dah mental dah. Lepas tu pula pakai baju pula api sebagainya, itu semua kita akan sebut lagi. Lepas tu kita pergi pula ayat ke-10. Ayat ke-10. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira.
Dia antara sifat ahli syurga ini, dulu bila mereka melaksanakan amal soleh, antaranya mereka memberi makan. Mereka kata, mereka buat itu kerana apa? Sesungguhnya kami takut terhadap Tuhan kami akan hari yang manusia tu penuh dengan Abu Sani berkerut. Manusia punya wajah pada hari kiamat nanti berkerut. Sekali kita akan kaitkan dengan wujuhun yauma izin khashi'ah. Sekali ada kaitan dengan tu. Qamtarira, yang saya nak highlightkan dekat qamtarira. Dia terjemah apa? Qamtarira, penuh kesulitan. So hari tersebut manusia tak boleh lari daripada kesulitan. Yang ada kesulitan. So hari kiamat tu datang dalam keadaan melampau dahsyatnya, bawa kesulitan. Kesulitan yang pelbagai. Pertama sekali, manusia nanti akan melihat bagaimana Allah menggiring, Allah menyuruh malaikat menggiring neraka datang. Itu saat itu semua takut. Tengok surah 25. Surah 25. Ayat 12. Muka surat 361. 361. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Apa terjemahan ayat ni? Apabila ia, iaitu neraka, melihat mereka daripada tempat yang jauh. Ini belum didatangi lagi, ini daripada jauh lagi. Neraka melihat mangsa-mangsanya. Mereka, iaitu orang-orang yang bakal masuk neraka ini, telah mendengar suaranya yang begitu dahsyat dan penuh dengan kemarahan. Itu hari itu kedatangannya, na'udzubillah, itulah keadaan situasi pada hari akhirat. Kemudian dalam surah Al-Mulk pula Allah kata neraka itu didekatkan. Surah Al-Mulk, surah 67. Surah 67 ayat ke-27. Surah 67 ayat 27. Ayat 27. Muka surat 564. Surah 67 ayat 27. Muka surat 564. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Tadi bila neraka daripada jauh melihat, manusia dah dengar suara yang mengerikan dan suara kemarahan.
Ini pula Allah kata apa dia? Maka tatkala mereka, iaitu ahli neraka ni ataupun manusia ni, melihat neraka itu secara zulfah. Apa dia terjemah zulfah? Dekat. Dan neraka tu didekatkan. Jadi berubah wajah manusia. Jadi apa? Si'at. Jadi buruk wajah mereka. Tu lagi kita akan kaitkan dengan ayat kedua. Wujuhun yauma izin khashi'ah. Jadi tahu dah kita dalam ayat yang seterusnya nanti Allah kata wujuhun, wajah-wajah pada hari tersebut jadi apa? Khashi'ah, tertunduk hina. Sebab apa? Begitu takut melihat keadaannya. Tengok azab datang mendekati, ya Allah. Belum lagi apa dia? Bila dibentangkan amalan, itu pun kesulitan yang berlaku juga. Hari yang kalau bahasa kita tak dahsyat sangat pun. Kalau satu musibah datang, kita panggil apa peribahasa kita? Sudah jatuh ditimpa tangga. Tapi okey lagi lah ditimpa tangga kan. Tak adalah apa sangat. Ini dibentangkan aib dia. Macam Allah sebut dalam surah 18. Tengok surah 18. Surah 18 ayat yang ke-49. 18:49. Muka surat 299. Muka surat 299. Sekali lagi. Ha. Ha. Alif. Oh tak, yang lam kat bawah 2 kali tu, lam tu ada 2 kataan, satu li. Li itu untuk menjelaskan makna apa. Li tu. Dia bukan alif lam tu, li je. Plus dengan alif lam, jadi hamzah wasal dibuang lah. Lil sekian. Satu kan apa nama tadi? Al-mubalaghah. Al-mubalaghah tu alif lam lah. Alif lam tu biasalah kan. Bila kita letak li tu maksudnya untuk ataupun bagi. Bila masuk dengan alif lam, nanti hamzah wasal dibuang. Jadi lil, bunyi dia lil. Bunyi dia lil. Asalnya li al mubalaghah. Macam mana sebut macam tu? Al dah hamzah wasal tak pakai dah sebab ada masuk li kan depan dia, buang hamzah wasal tu. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqin مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Baik, tengok terjemahan ayat ni. Situasi atau keadaan hari kiamat tu. Hari kiamat datang tadi dengan azab nerakanya. Yang ni pula datangnya bawa pula bentangkan kitab-kitab manusia. Dan diletakkan, dibentangkan kitab, Alkitab kat sini bukan Al-Quran. Alkitab kat sini maksudnya catatan amalan manusia tu. Lalu engkau akan melihat
orang-orang yang melakukan dosa, iaitu penjenayah-penjenayah kepada Al-Quran ini, mereka dalam keadaan ketakutan terhadap apa yang tercatat di dalam kitab tersebut. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Buku apa ni? Mereka terperanjat. Ma li hadzal kitab. Ma tu maksudnya terperanjat, takjub. Buku apa ni? Sebab apa? La yughadiru saghiratan, tidak tinggal walaupun sikit yang kecil, wala kabiratan, dan tidak juga yang besar, illa ahsaha, melainkan semua tercatat dalamnya. Saya tak silap minggu lepas ke atau ada sekali kita nak sebut juga dalam masa terdekat juga, tentang apa dia, catatan amalan ini yang Nabi sebut, Nabi ceritakan kepada sahabat-sahabat dan kepada kita pada hari ini. Yang ada lelaki nanti dia datang pada hari kiamat, saya silap minggu lepas, dia datang bawa 99 catatan amalan dia ni, 99 catatan. Dan bila dibentangkan catatan tersebut, satu catatan itu sejauh mata memandang. Satu. Jadi maksudnya tu yang tadi orang tu kata dia, "Ish, ini catatan apa ni? Detail yang kecil yang kita dah tak ingat pun, bahkan yang besar yang kita ingat semua terkandung dalamnya. Satu pun tak tertinggal." Jadi ada orang tu dia ada 99 catatan. Setiap catatan itu sejauh mata memandang. Dan tuan-tuan tahu, orang ini na'udzubillah ni orang yang celakalah, iaitu orang ashqa. Dia ni dalam catatan tersebut tak ada satu pun kebaikan, melainkan semuanya adalah dosa-dosa yang dilakukan. Tapi ada satu kad kecil. Ada satu kad kecil. Kad itu yang telah menyelamatkan dia sebab apa? Ada kalimah tauhid yang dia telah sebut pada masa dekat dunia dulu. Tapi ini bukan nak cerita tentang tak apalah buat maksiat janji kita beriman. Bukan macam tu. Ini cerita tentang apa? Rahmat Allah. Dan peringatan bahawa apa dia? Setiap yang kita buat itu tercatat. Kan kita sebut hari ini pengkaji-pengkaji atau kita panggil apa? Ahli psikologi ke dan sebagainya. Dia buat kiraan, tuan-tuan. Dia buat kajian, dikira satu hari perempuan bercakap berapa ribu perkataan. Dia buat kajian. Macam Fifi berapa dah perkataan hari ni daripada bangun pagi tadi cakap. Lelaki dia buat kajian juga. Tapi memanglah jawapannya kita pun tahu, maklumlah. Siapa lebih banyak perkataannya? Perempuan yang digelak ibu kat belakang. Tak ada masalah nak cakap banyak tu. Tapi kan Nabi kata apa? Hadis yang selalu saya ulang dekat sini. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Nak cakap boleh. Cakaplah banyak mana pun. Tapi kaedah dia ialah apa dia? Nabi kata siapa yang beriman dengan hari kiamat ni, hari yang datang ni, beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia tahu nanti Allah akan bentang catatan dia. So dari sudut percakapan Allah kata cakap yang baik. Atau liyasmut. Liyasmut tahu dia kalau tak ada apa-apa nak cakap yang baik, diam. So silakan nak cakap banyak, tak ada masalah pun ibu nak cakap banyak. Bahasa lain kata membebel ke apa, contohlah, saya bukan kata perempuan kok membebel, lelaki pun ada kok membebel juga. Kalau lelaki membebel lelaki tak tahan nak dengar kan. Sebab tu lelaki dia diam. Hantar anak pergi asrama senang je kan. Mak dia nak, isteri dah nasihat dah, anak kamu ni kat sekolah jangan nakal dengan cakap cikgu dah. Jangan lupa makan, jangan makan Maggi banyak, sakit perut. Ni sebelum balik ni salam ayah kamu, dengar cakap ayah kamu. Ayah aku cakap apa dia? Tak ingat. Ayah dia cakap apa? 3 patah perkataan je. Dengar cakap mak kamu. Senang. Simple je, pendek tapi padat. Tu yang kita nak. Cakap banyak-banyak pun point juga. Tapi yang pendek tu pun gerun juga dengarnya. Ayah dia cakap apa? Dengar cakap mak kamu. So tak kisah cakap dia banyak ataupun sikit, tapi semua itu akan tercatat. Masalahnya berlaku lah kat sini. Kalau apa yang kita cakap tu semua sia-sia, maki hamun orang, kutuk orang ke, fitnah orang ke, mengumpat ke, Allahu Akbar. Budak-budak muda ni kadang-kadang dia mencarut, kita kata alah biasalah budak-budak. Kita dulu pun macam tu. Mana boleh biasakan sebab itu semua tercatat. Tak boleh macam tu. Kadang-kadang kita sendiri orang dewasa pun cakap tak tentu pasal. Asatizah pun kadang-kadang diberi peluang mic dia cakap ikut suka dia. Itu semua dicatat nanti. So hari tersebut nanti dia akan datang. Itu namanya apa? Al-Ghashiyah. Datang bawa apa? Datang bawa catatan kita, datang dengan azabnya. Datang dengan apa pula? Surah lain Allah sebut, malaikat pun datang bersaf-saf. Malaikat kalau turun ni, Masya Allah. Malaikat kalau turun bawa rahmat, atau malaikat kalau turun bawa apa? Azab.
Jadi kalau ke hari kiamat, macam mana masalah dia sekarang adalah malaikat tu bersaf-saf. Kita melihat malaikat keadaannya bersaf-saf. Azab neraka dibawa pula, amalan dibentangkan pula. Kawan lama yang lama tak jumpa cari kita balik nak selesai masalah. Itulah Al-Ghashiyah. Hari yang datang bawa kesulitan yang banyak. Ataupun Al-Ghashiyah tu hari yang meliputi kesulitan tu terhadap kita. Tuan-tuan, itulah namanya surah Al-Ghashiyah. So apa berlaku pada hari tersebut? Bila Al-Ghashiyah tu datang, tengok ayat yang kedua. Kita sama ayat kedua, wujuhun yauma izin khashi'ah. Ini baru ayat pertama dah. Ayat pertama. Sekarang ayat kedua pula. Sebab dah hari tu dahsyat. Memang kecup perutlah manusia ni. Budak sekolah buat nakal, cikgu panggil masuk bilik disiplin. Siapa pengalaman masuk bilik disiplin, tolong angkat tangan. Apa perasaan masa tu? Cikgu pula, cikgu perempuan ke cikgu lelaki? Cikgu lelaki. Terkenal dengan dia punya cengih dia. Sekarang orang melawan cikgu kan tuan-tuan, tapi tuan-tuan sebut zaman dulu cengih-cengih tuan-tuan, gangster ke apa ke, bila dengan cikgu semua tunduk lah. Tapi hari ni Masya Allah musibah, bila cikgu pun orang tak ada rasa hormat dah, na'uzubillah. So macam mana masuk bilik disiplin tu? Mana mata dia pandang kat mana? Mana kepala dia? Oh, pandang bawah. Bapak panggil ke? Man, ayah kau panggil tu. Pagi tadi kau buat apa tu? Sudah, ayah panggil. Semua fikir, apa aku buat hari ni? Tu Allah kata apa dia? Wujuhun, wajah-wajah. Wujuh ni jamak kepada wajhun. Wajhun ni wajah. Wajah ni benda yang penting. Wajah ni kita punya apa dia? Maruah kita. Tak boleh sentuh. Nabi larang kalau kita nak marah, nak pukul muka. Nabi larang. Kalau kita nak pukul, pukul untuk membina adab akhlak pada anak-anak dibenarkan. Contohnya Nabi suruh apa dia? Suruh anak kamu solat ketika umurnya 7 tahun. Sebab tu bila kita kena faham, bila Nabi kata suruh anak kamu solat, dia bukan suruh solat je. Nah, solat. Bila suruh solat itu macam kita kena jadi orang yang mahir, orang yang cerdik lah. Macam mak dia kata macam ni, tu Man, meja makan tu, kemas meja makan. Lepas tu lepas dah habis tu, kita pun datang tengok kursi tu balik. Bawah meja tu penuh dengan sampah. Lepas tu Man, kan mak kata kemas meja makan tu. Mak kata kemas apa? Meja makan. Jadi Man kemas apa? Man kemas meja lah. Bawah meja ke, kursi ke, tak kisah. Adakah itu maksud mak dia? Bila kata kemas meja makan tu, maksudnya kemas meja je ke? Tak, sekalilah sapu bawah tu ke, kalau nampak kat dapur tu, sekali semualah tu. Jadi bila Nabi kata, suruh keluarga kamu solat, maksudnya apa dia? Ajarkan dia apa itu solat. Supaya mereka datang solat itu dalam keadaan mereka sedar. Hari ini Alhamdulillah, kempen ajak anak-anak pergi solat, bagus. Tapi kena datang dengan kefahaman sekali. Itu penting. Sebalik itu ada tazkirah pada sejak sampai. Ibu bapa pun kena faham. Sebab waktu kecil ni kita cakap apa pun, ketika ni kita cakap tentang kat dia tentang azab Allah ke, tentang kekuatan Allah, dia akan terima. Budak-budak 7 tahun, sebab tu Nabi kata suruh mereka solat 7 tahun. Tapi 10 tahun kalau mereka enggan, rotan. Rotan tu pula bukan suruh sebat kuat-kuat. Apatah lagi sepak muka, Nabi larang. Kau tak solat, tampar muka kamu. Uish, tak boleh macam tu. Kalau solat pun tak boleh, apatah lagi benda-benda lain. Tak boleh kita suka-suka nak touch muka. So pada hari tersebut wajah, bila Allah sebut wajah, wajah ni tempat yang paling mulia. Manusia bila dapat satu kegembiraan, tengok muka dia macam mana, berseri-seri, pandang depan, semua dia tengok muka orang supaya orang tengok muka dia. Tapi pada hari tersebut, wajah-wajah pada hari itu khasyiah. Apa khasyiah? Khasyiah tu khusyuk lah. Tapi selalu kita sebut khusyuk. Khusyuk tu apa dia? Khusyuk tu kan fokus lah, betul je kan? So kita tu khusyuk fokus, bukan tuan-tuan. Khusyuk bukan fokus. Khusyuk ialah tunduk. Kita tahu dulu maksud khusyuk. Khusyuk ialah tunduk. Tunduk. Tunduk dan sambung lagi. Tunduk hina. Tu khusyuk. Khusyuk ialah apa? Tunduk hina. Ustaz, habis fokus, memang dalam solat kena fokus. Tapi maksud khusyuk tu adalah dia tunduk kepada bacaan dia,
tunduk kepada Tuhan yang dia solat kepadanya tu. Itu namanya khusyuk. Dan khusyuk tu bukan tunduk saja, tapi tunduk dalam perasaan apa? Hina. Sebab tu khusyuk hanya boleh bagi dekat Allah je. Sebab dia ada hina. Kita menghinakan diri hanya kepada Allah saja. Kita boleh taat manusia, tapi bukan taat tu kerana kita menghinakan diri, tak boleh. Kita hanya boleh taat kepada manusia kerana dia manusia, dan kerana mungkin dia ada hak dia sebagai seorang manusia, ayah ke, ibu ke, ataupun ketua kita ke. Tapi bukan sampai kita menghinakan diri, sami'na wa ta'na semua apa dia cakap. Itu salah lah. Dengan Allah saja kita boleh tunduk, hina. So sekarang cuba tengok, pengajaran dia besar. Orang yang ingkar, ni orang ingkar ni, pada hari kiamat baru dia tunduk. Padahal orang beriman dekat dunia lagi Allah sebut dia tunduk. Beza. Dekat dunia, orang yang tunduk ni dekat dunia dia menggah, dia sombong. Tengok dalam surah At-Tur. At-Tur. Surah 52. Surah 52. Ya. Yeah. Tunduk hina, tambah hina. Tambah hina. Apa tu? Lain. Tak, ini keadaan hati. Patuh tu lain pula. Tapi semua tu sebab kita bahasa Melayu kita nampak tunduk tu tunduk patuh kan. Ni tunduk mata tunduk, hati tunduk. Kesan dia patuhlah kesan dia. Tapi terjemahan khusyuk tu adalah tunduk je. Haji tunduk je. Patuh tu kesan lah. Bila kita dah tunduk, mesti jadi orang patuh kan. Tu taat. Ataupun qanitin, patuh. Ini Haji terjemah tunduk je. Tapi tak payah patuh Ustaz, bukan. Terjemah khusyuk tu adalah tunduk. Dan tentulah orang yang tunduk, dia akan patuh kan. Tengok surah 52. Okey, tak apa. 52 ni biar dulu. Tak perlu. Buka surah belakang. Surah, minta maaf Kita tengok surah ni lah. Surah 84. 84. Ayat 13. 84 ayat 13. A'udzu billahi muka surat 589 589. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu kana fi ahli masrura. Sifat orang yang ke akhirat nanti baru ditunduk ni, dulu kata Allah, sesungguhnya dia dengan keluarga dia masrura. Orang yang sentiasa bergembira je. Tak ada rasa takut sikit pun kepada Allah. Tapi beza dengan orang beriman. Orang beriman dekat dunia lagi dah khusyuk. Kan Allah sebut tentang orang-orang mukmin. Mereka terhadap solat mereka khasyiin. Orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ni ketika dia tak melihat Allah, itu yang Allah kira. Tapi bila dia dah melihat azab Allah dan melihat catatan amalan dia, ketika itu baru nak khusyuk. Ada nilai tak? Ada tak dapat markah, dapat pahala? Tak ada. Khusyuk ni ialah amalan hati. Amalannya ada 3 tuan-tuan, amalan. 1 amalan hati, 1 amalan lisan, dan ketiga adalah amalan dalam bentuk perbuatan. Bila kita kata amal soleh, 3 ni lah. Bukan saja amal soleh kita puasa, solat, infak, tapi hati pun ada amalan dia. Amalan hati antaranya apa? Khusyuk. Tunduk, hina kepada Allah. Bila nak rasa tu?
Dekat dunia ke dekat akhirat? Dekat dunia. Dekat akhirat confirm jadi. Sebab apa jadi? Sebab nampak depan mata. Depan dunia ni, ini ujian dia untuk kita belajar Al-Quran, tahu tentang akhirat, menyebabkan kita rasa khusyuk kepada Allah. Kalau tak ada rasa apa-apa. So bila manusia tu melihat azab Allah, pandangan mereka jadi tunduk. Sebab apa tunduk? Tunduk hina. Macam Allah sebut dalam surah As-Sajadah. Surah 32. Surah 32. Surah As-Sajadah. Ayat yang ke-12. Muka surat 416. Surah 32 ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Tonton tengok terjemahan dia apa Allah kata sini. Dan jikalau engkau melihat tatkala orang-orang yang melakukan dosa itu nakisu ru'usihim. Sama tadi khashiin, khashiah. Apa dia terjemah sini? Tak kala engkau, dan ingatlah ketika engkau melihat nanti orang-orang berdosa ini menundukkan kepalanya. Tuan-tuan, kenapa menundukkan kepala? Takut. Sebab melihat apa tadi? Azab yang datang, malaikat yang bersaf-saf, kesulitan dia, buku-buku catatan amalan yang dibentangkan, semua tunduk. Macam masuk bilik disiplin, tapi lebih dahsyat lagi. Langsung tak bergerak. Satu perkataan pun tak dengar. Kita akan lihat sikit, insyaAllah. Kita habiskan ayat 2 ni je hari ni. Tundukkan kepala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Betul mereka kata apa dia? Sebab mereka dah nampak sekarang, mereka dah beriman lah. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami sekarang dah tengok dah. Dulu Allah sebut, mereka tak tengok. Tapi sekarang mereka dah tengok dengan mata kepala mereka sendiri. Wa sami'na, kami dah dengar dah suara dahsyatnya neraka tadi. Ya Allah, farji'na, tolong bagi kembali balik kami dekat dunia. Na'mal solihan. Ni tengok. Khusyuk tu Haji tanya tadi. Betul tak terjemah patuh. Khusyuk tu kesan dia patuh. Bila dah tengok, dah tunduk, tolong kembalikan sebab kami nak beramal. Tu patuh. Dia nampak? So khusyuk tu mendorong kepada apa? Menjadi orang yang patuh. Sekarang ni baru kami nak beramal soleh. Beza dengan orang beriman. Orang beriman sekarang lagi dia dah patuh kan? Sebab apa? Sebab hati dia khusyuk sekarang juga. Jadi ingat, khusyuk tu maksud dia apa? Tunduk. Gerun kepada dahsyatnya hari kiamat, takutnya kepada Allah, menyebabkan mendorong dia melakukan na'mal solihan. Kami akan mengerjakan amal yang soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yang yakin. Dah tak guna dah ketika ini. Tunduknya orang dekat hari kiamat tu nanti tuan-tuan, mata mereka tu tunduk, suara satu pun tak dengar. Diam, 1000 bahasa. Tengok surah ini, dalam surah sekejap ini kena cari, saya akan cari balik. Al-Khashin. Okey. Tuan-tuan tengok surah surah Toha, surah 20, ayat 108. Surah 20, ayat 108.
Surah 20, muka surat 316. 20108. Ke surat 316. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Terjemahan dia, pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru, itu malaikat yang menyeru manusia untuk berhimpun, tanpa membuat sebarang bantahan. La iwajalah, tak bantah langsung. Mana pergi suara-suara mereka yang dekat dunia asyik bantah tu? Allah kata wa khasha'atil aswat. Khasha'a, tuan-tuan tengok perkataan tu. Khasha'a tu khusyuk . Jadi yang menjadi tunduk, diam, tak bantah adalah aswat. Aswat ni adalah suara. Jadi jangan kata pandangan tunduk, suara pun semua tunduk, tak cakap apa dah, tak cakap banyak. Lirrahman, kepada Ar-Rahman, fala tasma', engkau tidak dengar suara apa-apa pun, melainkan apa dia? Hamsa. Hamsa tu apa dia? Suara bisikan macam contoh apa dia? Biarlah aku, aduh, mati aku. Itu je dengar. Tak banyak cakap apa-apa dah. Semua ikut je malaikat. Sebab manusia ni nanti bila dia dibangkitkan hari kiamat, dia tak tahu nak pergi mana. Tuan-tuan, siapa yang pernah sampai hari kiamat? Soalan tu apa? Soalan tanya pula. Macam pergi Mekah, first time pergi Mekah, gerun juga. Tak pula orang kampung cerita apa dia. Sekejap lagi kau masuk pintu 38 tak keluar, tengok nanti. Oh, dia cerita macam tu pula. Manusia jadi takut nak pergi. Padahal pergi Mekah. Tapi ini hari kiamat, mana ada mutawif? Kita pergi haji yang juta orang, tu kan ada mutawif. Boleh tolong orang bawa kan, mutawif tu pula pengalaman pula. Masya Allah, senang. Di Mekah tak ada seorang mutawif pun. Jadi yang ada adalah panggilan. Semua kena pergi kepada arah yang dipanggil. Pergi tu semua pergi, tak berani nak cakap apa. Kalau dekat dunia Allah suruh solat, Allah suruh infak, macam-macam alasan kita pergi. Tapi dekat akhirat tak ada. Sebab hari tersebut semua dah rasa gerun melihat dengan depan mata. Sebab tu nak mengubah manusia, kena jadikan dia hamba yang takut kepada Allah. Tak belajar Quran macam nak takut. Quran yang ajar benda yang takut yang sebenar. Kita ni takut lain. Kau dah haka kepada mak kau, tengok si tanggang jadi apa? Jadi batu. Mainlah malam-malam kat luar rumah, nanti nampak pocong. Kita takut kau orang macam tu. Akhirnya dia jadi kartun, jadi apa? Kisah dongeng. Tapi Quran cerita benda yang betul. Itu yang bentuk masyarakat dulu. Umar mana dia takut siapa-siapa. Tapi bila belajar Quran, dia takut sangat kepada Allah. Orang yang paling berani jadi orang paling takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. So pada hari tersebut, suara juga jadi apa? Khusyuk, iaitu terkelu, tak tahu nak cakap apa, takut dan hanya tunduk kepada Allah. Dan akhir sekali saya nak sebut kat sini adalah apa dia? Bukan saja tunduk, hina, tapi telah berubah wajah mereka. Wajah mereka berubah. Dalam surah Ali Imran Allah kata wajah jadi hitam. Tapi saya nak ambil satu ayat yang jarang kita jumpa, mungkinlah, iaitu muka jadi pucat lesi, warna biru. Ayat surah yang sama, ayat 102. Surah 20 juga, ayat 102. Atas tu je. Surah 20, ayat 102. Jumpa tak atas tu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Apa terjemahan ayat ni? Pada hari kiamat, iaitu ditiupkan, di saat ditiupnya sangkakala.
Sangkakala ni ada 2 kalilah tiupannya. Yang ini yang dimasukkan tiupan yang kedua. Sebab tiupan kedua adalah tiupan perhimpunan kan, kebangkitan dan himpun. Sebab tu Allah kata wa nahsyuru, kami himpunkan al-mujrimin, pendosa-pendosa ini pada hari itu dalam keadaan macam mana? Wajah mereka zurqa. Dia terjemah apa? Wah, pernah tengok orang muka sampai biru, pucat. Itu sampai biru tu memang tak ada apa? Oksigen dah tu. So nafas pun macam mana dah takut sangat hati kita. Nak bernafas pun tak betul sampai muka jadi biru. Dalam ayat lain Allah kata jadi apa? Hitam. Nauzubillah. Ini keadaan yang menggerunkan. Itulah maksud dia, pada hari tersebut wajah-wajah menjadi tunduk. Jadi ada manfaat tak tunduk pada waktu tu? Tak ada manfaat. Apa sikit pun tak ada manfaat. Bila mereka dah takut, mereka minta, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Allah kata tak ada waktu dah. So bila nak takut kepada Allah? Sekarang ni juga. Macam takut kepada Allah, apa yang kita baca dalam Quran ialah apa yang pasti akan berlaku. Jadi bacalah Quran. Belajarlah Quran. Suruh anak-anak kita baca Quran. Kita bacakan Quran kepada orang lain. Kalau kita tak buat semua tu, macam mana rasa takut? Manusia akan sentiasa rasa enjoy, tak ada masalah. Padahal di hadapan mereka ada azab Allah yang terbentang. Tapi kecuali orang yang Allah selamatkan, nanti kita akan sambung lah. Mungkin minggu depan tak sempat juga. Wujuhun yawma idzin naimah. Walaupun hari tersebut penuh kesulitan, tapi ada orang-orang yang Allah bagi di kebahagiaan. Untung kan orang tersebut. Jadi sifat hari kiamat adalah, apa dia tadi hari ni kita belajar? Al-Ghashiyah. Apa itu Al-Ghashiyah? Yang meliputi ataupun yang mendatangi. Tapi cara dia datang macam mana? Mubalaghah, dahsyat. Macam dahsyatnya datang dengan bawa azab neraka. Datang dengan malaikat bersaf-saf. Datang dalam keadaan dibentangkan amalan kita. Maksudnya hari tersebut diliputi dengan penuh kesulitan kepada manusia. So ketika itu barulah manusia tunduk, dan tunduk ketika itu tidak ada manfaat lagi. Jadi kita buat persiapan daripada sekarang. Inilah di surah Al-Ghashiyah yang Nabi kadang-kadang Nabi baca pada hari Jumaat. Kenapa Nabi baca pada hari Jumaat? Apa sesuai dengan hari Jumaat? Hari Jumaat adalah hari kiamat. Jadi sebelum hari kiamat Nabi duk ulang. Antaranya surah pagi-pagi, kadang surah Sajdah. Sekarang ni subuh lambat, kadang imam kita ringkaskan, kita pun faham keadaan tu. Asal imam tak baca sajadah? Tuan-tuan kena faham lah. Subuh pun dah agak lewat, mungkin ada orang nak pergi kerja dan sebagainya. Yang penting datang jemaah. Tapi hari yang kita dengar tentang sajadah tu, cuba faham. Sajadah juga cerita tentang apa dia? Hari kiamat. Sebab tu Nabi baca pada hari Jumaat. Dan juga pada hari apa lagi Nabi baca surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah? Hari Raya. Sebab hari Raya lah hari perhimpunan. Waktu tu Nabi nak beritahu kepada manusia. Wallahu alam. Jadi sekadar itu dulu pelajaran kita pada hari ini. Untuk kita sambung lagi perbincangannya. Next kelas kita, next ayat 3 dan seterusnya insya-Allah. Sekurang-kurangnya tuan-tuan faham maksud Al-Ghashiyah bukan hanya terjemah dengan hari kiamat, tapi hari yang mendatangi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Apa tu? Oh, ada sebahagian. Ya, wallahu alam. Untuk manusia yang dengar, bukanlah untuk ahli kubur tu. Peringatan yang kita baca kat kubur tu untuk yang hadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana